Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan serta kekuatan daripadanya kita dapat menyambung kembali pengajian kita dalam kitab At-Tazkirah jilid yang kedua karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Kita masih lagi tuan-tuan membincangkan penyebab huru-hara dan juga bencana dan berbagai-bagai musibah. Dulu kita dah terangkan yang pertama dan juga yang kedua, iaitu bermaharaja. Yang kedua itu ialah maharaja lelanya kekejian, pengurangan timbangan, ketidakadilan penguasa, keengganan berzakat, melanggar janji Allah dan tidak berhukum pada kitab Allah. Itulah sebab huru-hara tuan hari ini. Nabi dah khabar dah 1400 tahun yang lalu. Betul-betul terjadi pada hari ini tuan-tuan. Maka sambungan daripada yang kedua itu dari Ibnu Umar, bahawasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, mukmin manakah yang paling utama? Maksudnya bila berlaku kerosakan dalam masyarakat itu tuan-tuan, disebabkan oleh kezaliman para penguasa ni, disebabkan ketidakadilan yang tidak berhukum dengan kitab Allah itu, maka sahabat ni tanya, orang yang macam mana yang paling utama pada ketika itu? Maka jawab Rasulullah SAW, itu yang terbaik akhlak. Balik, kita kena jaga akhlak kita tuan-tuan. Menghadapi segala kerosakan dalam masyarakat ini, akhlaklah yang paling utama. Sebab tu Nabi ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan, dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab apa? Ketika ini akhlak yang paling wasak di kalangan masyarakat ini. Orang itu bertanya lagi, mukmin manakah yang paling pandai? Maka Rasulullah SAW jawab, iaitu yang paling banyak mengingati mati dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapinya. Mereka itulah orang yang pandai, orang cerdik. Orang cerdik ni orang banyak ingat mati. Ingat mati ni dah kita mengingat sesuatu yang mematikan kelazatan hidup. Kita tak ada selera dengan dunia ni bila kita ingat mati tu. Dia mematikan rasa cinta dunia tu. Tu orang pandai. Dia nampak akhirat tuan, dia tak nampak dunia. Tapi dia masih di dunia ini. Dia tidak boleh meninggalkan dunia ini tuan. Dunia ini sebagai ladang. Di sini tempat bercucuk tanam tuan. Hasilnya dia akan tengok nanti di sana. Berapa banyak dah kita siapkan tuan-tuan, persiapan untuk kita menghadapi hari akhirat tu. Itu dah orang pandai. Orang pandai ni orang buat persiapan tuan. Orang tak cerdik ni, orang bodoh, dia hayal dengan dunia ni tuan. Dia balik kepada Allah Ta'ala dengan keadaan kosong, tak bawa apa-apa. Rugi. Ini manusia yang paling rugi tuan. Bahkan Allah tanya nanti, apa yang kamu bawa untuk aku? Ada orang tuan-tuan, orang alim jawab nanti pada Allah Ta'ala, bukan kita ni, orang alim, ya Allah, aku bawa kepada 60 haji, 60 kali dia pergi haji tuan. Aku bawa kepadamu 360 umrah aku bawa kepadamu. Aku bawa kepadamu 1000 kali khatam Quran ya Allah. Apa Allah kata? Aku tak terima semua tu. Tengok Allah. Itu orang alim tu. Allah kata dia tak terima. Kalau kita dah Allah kata dia tak terima semua tu tuan-tuan, tak ada maknanya tuan-tuan. Apatah lagi kalau orang tak buat persediaan. Itu orang yang buat persediaan rapi tu. Maka akhirnya dia jawab, ya Allah, aku bawa engkau kepada engkau. Dia bawa Allah. Allah tu yang sebenarnya kita nak bawa tuan-tuan. Maksudnya kenal Allah.
ambil kesempatan hidup di dunia ini untuk kenal Allah, tuan-tuan. Ya. Hari ini ramai orang tidak kenal Allah. Sebab tu dah banyak berlakunya huru-hara, bencana hari ini. Ya. Dia tak nak cari Allah pun, tuan-tuan. Macam mana dia nak bawa Allah kepada Allah? Ya. Barulah Allah terima, tuan-tuan, ya, persembahan dia, iaitu dia bawa Allah kepada Allah. Kemudian beliau katakan pula, hai sekalian kaum muhajirin, tidaklah kekejian merajalela pada suatu kaum sampai mereka terang-terangan melakukannya, melainkan akan muncul di tengah mereka wabak penyakit. Tengok, betul Nabi kata tak? Ya. Wabak penyakit tu, tuan-tuan, ya, bila kita melakukan maksiat secara terang-terangan, tuan-tuan. Hari ini wabak yang melanda ni bukan tempat kita saja, seluruh dunia ni, tuan-tuan. Kerana manusia telah melakukan kekejian itu secara terang-terangan. Hari ini kita boleh tengok, tuan-tuan, dalam poket kita ada orang buat maksiat, buat mungkar, tuan-tuan, melawan Allah Ta'ala, melanggar hukum Allah. Dalam poket kita, tuan-tuan, buat dia ada, bawa keluar tengok. Ya. Maka tidak hairanlah wabak itu Allah datangkan, tuan-tuan. Dan kelaparan-kelaparan yang tidak pernah terjadi pada para pendahulu mereka, Nabi kata. Dulu tak ada jadi macam ni, tuan-tuan. Hari ni berapa ramai yang kebulo, tuan-tuan, di Yaman sana, anak-anak kecil-kecil ni, tuan, insya-Allah, mati kebuluran tak makan, tuan-tuan. Sedangkan para penguasa, raja-raja mereka ni, orang kaya, orang senang, tuan-tuan, jamban dia daripada emas, kereta dia daripada emas, tuan-tuan. Ya, makan pun dibuang-buang, dibazir-bazirkan, tuan. Ya, dia tak sedar ke, dia tak tahu ke? Anak-anak di Palestin tidak makan, mati kebuluran. Anak-anak di Syria mati kebuluran, tuan-tuan. Ya, boleh katakan seluruh dunia, tuan-tuan, dunia Islam hari ini, ya, terhimpit, tuan-tuan. Ya. Maksudnya, tuan-tuan, Al-Mahdi itu memang sudah layak untuk hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Sudah layak hari ini. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, praktik riba dan zina. Di samping yang tersebut tadi, Atha Al-Khurasani berkata, apabila telah terjadi 5 hal, maka akan muncul 5 hal. Apabila riba telah dimakan, maka akan terjadilah bencana longsor dan gempa. Longsor ni tanah runtuh. Banyak berlaku tanah runtuh dan gempa bumi. Bila manusia ni banyak makan riba ni berleluasa, tuan-tuan. Bukan kita aja, seluruh dunia terlibat dengan riba. Orang alim sekalipun, tuan. Dan duit yang dalam poket kita ni, duit ringgit ni, RM tu, itu adalah merupakan debu-debu riba. Yang ulama kata itulah debu-debu riba. Semua orang hari ini tak boleh lari daripada riba. Sedangkan Allah isytihar perang dengan riba. Maka tidak heranlah berlakunya banyak gempa bumi hari ini. Apabila para penguasa tidak adil, maka hujan akan berhenti. Allah tahan hujan. Tapi tempat kita banyak hujan. Nak banjir pula, tuan-tuan. Allah turunkan hujan ni bukan kerana kita, tuan-tuan. Allah turunkan hujan kerana apa? Kerana haiwan-haiwan nak minum, tuan-tuan. Haiwan-haiwan ni berdoa kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Mereka nak air, Allah turunkan hujan. Bukan kerana kita, tuan-tuan. Ya. Kalaulah tidak kerana haiwan, tumbuh-tumbuhan, tuan-tuan, kalau hanya kita saja, Allah akan tahan hujan tu. Kenapa? Kerana ketidakadilan para penguasa tu. Apabila perzinaan bermarajalela, maka banyaklah terjadi kematian. Apabila zakat tidak ditunaikan, maka binatang ternak akan binasa dan ahlu zimmah dianiaya, maka akan terjadilah pergolakan dalam negara. Siapa dia ahlu zimmah? Ahlu zimmah ni ialah orang kafir yang taat kepada peraturan ataupun undang-undang
di dalam negara Islam. Duduk negara Islam, ditunduk pada pemerintahan Islam, tuan-tuan. Itu ahli zimmah. Bahkan Nabi membela ahli zimmah ni, tuan, tak boleh naya dia. Ya. Siapa yang naya ahli zimmah, tuan, Nabi sendiri yang akan dakwa mereka ni di yaumil mahsyar, tuan-tuan. Ya. Itu 5. Kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila umatku telah berjalan dengan sikap angkuh dan dilayani anak-anak raja Persia dan Romawi, maka orang-orang jahat dari umatku akan menguasai orang-orang baik mereka. Hari ini telah terjadi, tuan. Ya. Hari ini dah jadi anak-anak raja, tuan. Ya. Mereka ni lah yang sombong, angkuh, belagak, tuan. Ya. Mereka menganiaya orang miskin. Ya. Mereka biarkan orang teranaya, tuan. Ya. Rom dan Parsi itu Allah SWT sebut, Nabi sebut Rom dan Parsi. Persia itu ialah di Iran. Ya. Romawi itu ialah Eropah. Ya. Maka ini dah lama berlaku dah, tuan-tuan. Bukan hari ini je, dah lama dah, berlanjutan. Itu saya kata tadi. Ya. Kalau Allah SWT takdirkan Al-Mahdi itu turun hari ini, ya, keluar muncul, maksudnya zahir pada hari ini, ya, pada tahun ini, tuan-tuan, maka sudah amat-amat layak dah, tuan-tuan. Ya. Kerana dah tak tahan dah sikap sombong angkuh, tuan-tuan. Ya, anak-anak raja, ya, para penguasa ni, tuan-tuan. Ya, mereka mengangkut segala kekayaan untuk diri mereka, tuan-tuan. Ya, bukan lagi untuk rakyat. Rakyat tak ada, tuan-tuan. Ya, rakyat ni hanya menagih simpati, tuan, menyokong, akhirnya ditinggalkan, diberi undi tapi tidak, lepas tu dia biarkan, tuan-tuan. Ya, diangkat memimpin tapi lepas tu dibiarkan, tuan-tuan. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, terhentinya amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah sebabnya berlaku huru-hara hari ini, tuan-tuan. Orang tak nak negur dah, tuan-tuan. Biarlah apa nak jadi pun. Tak ada siapa nak buat amar ma'ruf nahi mungkar ni. Ibnu Majah meriwayatkan dari Qais bin Abu Hazam, dia berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berdiri, maka dipujinya Allah dan disanjungnya, lalu dia berkata, hai manusia, sesungguhnya kamu sekalian membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Orang yang sesat tidak akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mengikuti petunjuk. Ya. Bila kita berada di atas petunjuk, tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh mengganggu gugat kita, tuan-tuan. Ya. Sebab tu dia suruh kita jaga diri kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita, tuan-tuan. Hari ini yang paling penting kita duduk di rumah, tuan-tuan. Nabi sebutlah hari ini. Ya, duduk rumah. Ya. Dan Quran suruh kita jaga diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ya. Hari ini ada keluarga-keluarga, ketua-ketua keluarga tak jaga keluarga dia, tuan-tuan. Dia biar je. Ya. Dia biar je nak masuk neraka, masuk neraka. Dia hanya jaga diri dia. Ini yang bahaya ni. Sedangkan Quran suruh kita jaga diri kita. Sebab bila kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, tak ada orang yang boleh ganggu gugat apa yang kita didik anak-anak, anak dan isteri kita, tuan-tuan. Kita didik keluarga, masyarakat kita di sini, di tempat kita, di taman kita, tuan-tuan. Tak ada siapa yang boleh mengganggu gugat. Itu termasuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan sesungguhnya dia kata, kami telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran namun mereka tidak mengubahnya, maka tak lama kemudian Allah meratakan seksanya terhadap mereka. Maksudnya Allah turunkan bala, tuan, bila kita tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, patut tempat kita mesti ada satu badan, ya, yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Tak kira lah kita dah buat, tuan, orang lain tak buat, ya. Kita kena ada benda tu. Peringkat taman, kita kena ada peringkat taman, tuan. Ya.
Peringkat tambah orang lain lah. Peringkat kita kena buat tuan-tuan, kena jalankan, kena pergi tegur, ya, pergi ngajar, suruh kepada kebaikan. Bukan senang tuan-tuan nak suruh kebaikan ni tuan-tuan. Kalau nak mengajak kepada kebaikan boleh, senang, mudah itu, ya. Tapi kalau kita nak suruh, tunjuk, ambil sampah ni, bukan senang tuan. Nak suruh angkat sampah ni, siapa awak? Nampak tuan? Sebab tu nak Islam kena berkuasa atas muka bumi tuan. Ya. Orang yang berkuasa Islam, penguasa Islam sahajalah yang boleh tunjuk tuan-tuan. Ya. Baru orang buat bila dia ada kuasa. Dulu masa dia tak ada kuasa, dia tunjuk, orang tak nak buat. Tapi bila dia pegang kuasa tuan-tuan, barulah orang buat tuan. Bila dilarang, barulah orang tinggalkan tuan-tuan. Ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, berlumba-lumba dalam kemewahan dan juga saling dengki dan benci. Itulah sebab huru-hara dan bencana. Menurut riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila Persia dan Romawi telah ditaklukkan untuk kamu sekalian, maka akan jadi bangsa yang bagaimana kamu? Nabi tanya. Agak-agak ni jadi macam orang macam mana kalau Rom dan Parsi ni ditawan? Betul tuan-tuan, Islam tawan Rom dan Parsi pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Islam dah meluah dah ketika itu, ya. Abdurrahman bin Auf berkata, kami akan menjadi seperti yang diperintahkan Allah. Tak apalah, sebab ada Nabi lagi pada ketika itu. Nabi cuba menduga dia. Kalau ada Nabi, okey, tak ada hal tuan-tuan. Betul lah, mereka akan jadi seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi kata, atau tidak seperti itu. Nabi sebut tuan-tuan, kamu sekalian akan saling berlomba, kemudian saling mendengki, kemudian saling membelakangi, kemudian saling membenci atau sejenisnya. Kemudian kamu melakukan penindasan terhadap orang-orang miskin kaum muhajirin, lalu kamu menjadi sebahagian mereka menindas yang lain. Ya. Tak lama lepas tu je, ya. Maksudnya yang amannya peringkat awal, kita sebut minggu lepas kan, peringkat awal tu aman, ya. Bila masuk aja pemerintahan Sayyidina Osman, dah berlaku dah, fitnah dah berlaku dah, mula dah. Ya. Masuk zaman Sayyidina Ali sampai Bani Umayyah tuan-tuan, apa yang Nabi sebut tadi itu berlaku tuan. Berlaku penindasan, membelakangi, dengki mendengki, bunuh membunuh, semua berlaku tuan. Ya. Kenapa? Kerana masa itu sudah mewah. Ya. Khalifah bermasa itu bukan lagi khalifah seperti zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Khalifah pada ketika itu seperti raja-raja tuan-tuan. Mereka ni, ya, duduk di istana-istana dah pada ketika itu. Ya. Sistem dah bertukar tuan-tuan. Sistem raja turun kepada anak khalifah pada ketika itu. Mulai pada Muawiyah bin Abi Sufyan tu turun kepada anak, walaupun anak dia tidak layak tuan-tuan. Ada lagi sahabat ramai lagi masa tu yang hidup yang layak tuan-tuan untuk jadi khalifah. Ya. Dia letakkan anak dia muda, orang muda jadi pemimpin, penguasa, rosak negara tuan. Nabi kan beritahu dah, ya, sebuah negara itu akan rosak apabila budak-budak muda ni merintah, memegang tampuk kekuasaan. So tu nak jadi pemimpin, nak cari pemimpin, jangan cari yang muda-muda sangat, ya. Cari yang matang-matang, yang tua-tua tuan. Ya. Yang ini yang boleh mengekalkan keamanan tuan. Ya. Cari yang muda-muda, berlakulah banyaklah kerosakan. Muslim meriwayatkan juga dari Ammar bin Auf, seorang sahabat setia Bani Amir Lu'ay yang telah ikut hadir di medan perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Bahrain. Bahrain ni tempat orang kaya tuan Bahrain ni standard macam Abu Dhabi semua dah. Sekarang ni Arab kaya sekarang ni, termasuk Bahrain ni. Itu bangunan-bangunan tinggi banyak di sana.
Dulu Nabi pernah hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah ni ke Bahrain. Kita tengok. Untuk memungut jizyah dari mereka. Sebelumnya Rasulullah SAW telah mengadakan perdamaian dengan penduduk Bahrain dan mengangkat Al-Ada bin Al-Hadrami menjadi pemimpin mereka. Al-Ada ni adalah sahabat Nabi, tuan-tuan, yang meninggal dunia tidak ada siapa yang dapat menyentuh jasadnya. Dia doa kepada Allah Ta'ala, ya. Dia minta kepada Allah Ta'ala, dia nak mati dalam keadaan orang tak sentuh jasad dia, tuan-tuan. InsyaAllah. Betul, dia mati dalam keadaan tak, dia punya jasad dia tak disentuh. Dia tidak dimandikan, tuan-tuan. Dia kebumikan, ya, disebabkan tidak ada air, ya. Jadi bila sahabat kebumikan dia, sahabat pergi satu tempat, tengok ada air, patah balik, ya, gali balik, nak ambil jasad dia untuk dimandikan, ya. Jasadnya sudah tidak ada, tuan-tuan. Allah angkat jasad. Ini salah seorang daripada sahabat Nabi yang pernah menjadi penguasa di Bahrain. Maka datanglah Abu Ubaidah membawa harta dari Bahrain. Dah ada harta pada ketika itu dah, zaman Nabi ni. Orang-orang Ansar pun mendengarlah kedatangan Abu Ubaidah bawa harta banyak. Maka mereka pun menunaikan solat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai sembahyang subuh itu, ya. Sebab nak harta, dengar harta banyak ni, ya. Abu Ubaidah dah balik, mesti banyak ni. Bawa entah macam-macam, berketul-ketul emas juga ni bawa, ya. Jadi hari itu ramailah yang sembahyang subuh berjemaah, tuan. Kok dapat bahagian mereka. Dan setelah Rasulullah SAW usai dari solatnya, beliau pun berlalu. Nabi balik terus, tuan. Balik ke rumah. Ke rumah dekat je kan. Balik terus, buat tak tahu je. Nabi tahu ni. Hari ni ramai ni, tengok Nabi tengok imam lah. Dia imam. Tengok, ramai orang ni. Mesti ada apa-apa ni. Dia tahu, dia dengar lah Abu Ubaidah ada balik ni. Ramai, dia pun balik. Tiba-tiba mereka menghadang Rasulullah. Menghadang beliau. Orang yang sembahyang subuh tadi. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum melihat kelakuan mereka. Rupa-rupanya sembahyang subuh hari itu ada makna rupanya. Macam kita lah juga, tuan-tuan ni. Sama je dulu pun sekarang pun, tuan. Yang istiqamah tu ada lah, memang sahabat-sahabat yang lain tu ada lah. Yang lain-lain ni, yang awam ni, datang ramai-ramai, tuan. Sebab dengar harta sampai. Lalu bersabda, aku kira kamu sekalian telah mendengar bahawa Abu Ubaidah telah datang membawa sesuatu dari Bahrain. Ya, betul ke? Betul ke? Dengar Abu Ubaidah ni ada bawa harta daripada sana. Maka benar ya Rasulullah. Dia kata, jawab ramai-ramai. Betul. Ya. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, bergembiralah kamu sekalian dan berangan-anganlah tentang apa-apa yang menyenangkan kamu. Sebab bawa banyak ni, tu kan dapat masing-masing dan berangan, dapat banyak ni kan. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kamu sekalian, tetapi aku khawatirkan kamu mendapat kelapangan rezeki. Nabi bimbang, tuan-tuan. Kalau kita ni mewah, Nabi bimbang, tuan-tuan. Ya. Kalau kita ni sempit sikit, susah hidup, tuan-tuan, Nabi tak bimbang sangat. Masih ada makanan, boleh beribadah, tuan-tuan. Tapi yang Nabi bimbangkan apabila Allah SWT bukakan pintu-pintu rezeki ni, ya, bila lapangkan, tuan-tuan. Tengoklah Arab apa jadi, tuan-tuan. Ya, mewah, semewah-mewahnya, tuan-tuan. Itu semua Nabi dah sebut dah dulu. Nabi risau tentang itu. Sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang yang sebelum kamu, lalu kamu berlomba memperolehnya, sebagaimana yang mereka lakukan, maka kelapangan rezeki itu membinasakan kamu, sebagaimana telah membinasakan mereka. Ya. Apa maksud kelapangan rezeki ni? Maksudnya ialah terlalu mewah itulah yang membuatkan kita binasa, tuan. Terlalu mewah itulah menyebabkan kita ni kembali ke zaman jahiliah, tuan. Tidak lagi mau beribadah, tak nak dah ikut sunnah Nabi, tak nak dah, tuan-tuan. Tengoklah Arab hari ni, tuan-tuan. Mereka berlumba-lumba, ya. Berlumba-lumba mendirikan bangunan-bangunan tinggi, tuan-tuan. Ya. Hari ini kita nak tahu, betul ke kita di akhir zaman, tuan-tuan? Siapa boleh sahkan kita betul-betul kita berada di akhir zaman, betul kita ni, tuan-tuan? Rupanya Nabi dah bagi petunjuk, tuan-tuan. Confirm hari ini kita berada di akhir
akhir zaman, bukan ragu-ragu lagi, tuan-tuan. Kerana Nabi sebut, ya, apabila kamu melihat, ya, satu golongan ataupun satu kaum, ya, yang bertelanjang dadanya, ya, tidak memakai kasut, ya, mereka itu berlumba-lumba, ya, membuat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, maka ketika itulah dikatakan kita berada di akhir zaman. Itu dah tanda yang tuan-tuan. Betul tak? Betul? Betul hari ini. Ya. Dulu sahabat tanya siapa orang tu. Nabi kata siapa lagi? Arab lah. Orang Arab. Orang Arab. Orang Arab ni dulu tuan-tuan, dia punya pakaian dia, bila dia pergi gembala kambing, kan, terbuka leher ni, nampak bertelanjang dada. Apa yang Nabi sebut tu betul? Telanjang dada. Ya. Tak pakai kasut. Selipar tak pakai. Orang-orang tu lah tuan-tuan, yang dulunya, hari ni anak cucu mereka tu kaya-raya ni, berlumba-lumba mereka tu mendirikan bangunan-bangunan pencakar langit, tuan-tuan. Maka hari ini sahlah kita sekarang ni berada di akhir zaman dah, tuan-tuan. Ya, jangan ragu-ragu. Janganlah kata kiamat lambat lagi. Ya. Kalau 100 tahun lagi pun tak lama pun, tuan-tuan. Tidak lama. Sekejap je, pejam celik sekejap sampai. Ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, tuan-tuan, kaum lelaki dipengaruhi wanita. Ya. Itu yang menyebabkan huru-hara hari ini. Ya. Ramai sangat kaum lelaki yang terpengaruh, ya, yang tergoda dengan wanita, tuan-tuan, sehingga dah kacau bilau dunia hari ini, tuan-tuan. Fitnah wanita. Ibnu Majah telah mengeluarkan dari Usamah bin Zaid, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meninggalkan sepeninggalanku nanti suatu bencana yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki selain para wanita. Ya. Para wanita lah yang akan menyebabkan huru-hara, tuan-tuan, di atas muka bumi ini, yang menyebabkan berlakunya peperangan, yang menyebabkan berlakunya keruntuhan, tuan-tuan, berlakunya maksiat, kemungkaran, berpunca pada wanita, tuan-tuan. Nabi takut benda itu, tuan-tuan. Betul lah, mak kita wanita kan, isteri kita wanita, anak kita wanita, tuan-tuan. Sebab tu Nabi suruh jaga wanita ni, jaga betul-betul, tuan-tuan. Kerana daripada mereka ni lah akan berlakunya fitnah, keluar fitnah. Ya. Diperingat kepada laki-laki ni, ya, supaya jaga, jangan sampai kita terpengaruh dengan kaum wanita. Ibnu Majah mengeluarkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lewat satu pagi pun melainkan ada dua orang malaikat berseru, celakalah lelaki kerana wanita dan celakalah wanita kerana lelaki. Lebih kurang sama aja. Ya. Wanita hancur hari ini kerana lelaki, lelaki hancur kerana wanita, tuan-tuan. Ya, sama-sama. Apabila kita tidak kembali kepada agama Allah ni, tuan-tuan. Ya. Bila kita tinggalkan agama Allah ni, kita tinggalkan Quran, kita tinggalkan petunjuk, tuan-tuan, maka tunggulah. Ya, tunggulah saat-saat kehancuran itu. Kemudian, tuan-tuan, daripada Abu Sa'id Al-Khudri juga radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW pernah berdiri menyampaikan khutbahnya, di mana antara lainnya beliau berkata, sesungguhnya dunia ini segar lagi manis. Seronok dunia ni, tuan-tuan. Ya, sebab tu ada orang minta panjang umur. Ya, dia nak duduk di dunia ni, dia tak nampak akhirat. Dan sesungguhnya Allah akan mempergilirkan kamu di dalamnya. Kemudian dia akan melihat apa yang kamu perbuat. Maka ketahuilah, bertakwalah kamu kepada Allah dan berhati-hatilah terhadap wanita. Hati-hati, tuan. Ya. Tak kira siapa kita, berapa umur kita, apa jawatan kita, tuan-tuan. Ya, Nabi suruh kita berhati-hati terhadap wanita. Ya. Cepat sangat fitnah wanita ini, tuan-tuan. Ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, serakah terhadap harta. Serakah ni maksudnya tamak. At-Tirmizi meriwayatkan dari Ka'ab bin Iyad
Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mengalami bencana, dan bencana umatku adalah harta. Apa bencana umatku adalah harta, tuan-tuan? Ya. Kerana kemewahan hidup tu dah yang menyebabkan berlakunya bencana atas muka bumi ini. Manusia berebut-rebut, tuan-tuan. Ya. Itu belum lagi keluar gunung emas. Nabi sebut, ya, di akhir zaman ni, tuan-tuan, akan keluar sebuah gunung emas apabila sungai Yufrat itu surut, akan keluar di situ gunung emas, tuan-tuan. Maka berebut-rebutlah orang, tuan-tuan, ya, pergi sana. Silap orang kita pun pergi emas satu gunung, tuan. Tak nak lah, bawa balik sekilo cukup. Sekilo, 2 kilo boleh ambil, tak ada siapa punya. Gunung emas keluar daripada situ. Itu sebab, tuan, 100 orang, 99 orang akan mati, seorang je akan hidup, dan semua orang berharap akulah yang hidup itu, ya. Bila keluar ni gunung emas tu, ya. Dekat hari kiamat ni, tuan, Allah SWT akan keluarkan, tuan-tuan, segala macam kemewahan Allah keluarkan. Allah akan turunkan hujan, tuan-tuan, sebanyak-banyak, tuan. Ya. Itu yang ke-7. Yang ke-8, menjilat penguasa. At-Tirmizi meriwayat pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa tinggal di perkampungan badui, dia akan menjadi keras. Ya, kasar, maksud kasar, kawan dengan orang badui. Orang badui dulu, tengok tempat dia, aircon tak ada, apa tak ada, tuan. Oi, dia boleh duduk tengah panas dia tu. Duduk bawah pokok je. Kita tak sanggup tengah panas dia tu. Bahasa-bahasa dia pun begitu keras. Nabi sebut, barang siapa mengejar binatang buruan, dia akan lalai. Dan barang siapa datang ke pintu-pintu raja, pergi minta jawatan, berkawan dengan orang-orang besar-besar, tuan. Ya, sebab nak jawatan, ya, sebab nak kemewahan, ya, dia mendapat bencana, tuan. Ya, kenapa? Dia terpaksa ikut kawan tu, tuan. Kawan tu suruh keluar fatwa, carilah fatwa yang sesuai, tuan. Ya, sesuai dengan para penguasa, tuan, hari ini. Ya. Jadi elakkan, tuan. Ya. Siapa berkawan dengan orang besar-besar, raja-raja, tuan, dia akan jadi kuli. Kalau dulu orang kita dulu, tuan tak ingat? Orang kampung dulu dikhabar, awak jangan kawan dengan raja-raja, anak raja, nanti awak jadi kuli. Ya. Ni kampung saya ni sebut, tuan. Pesan ni budak-budak di kampung, jangan kawan dengan anak raja, esok jadi kuli. Memang betul. Bukan jadi kuli apa, tuan. Terpaksa ikut arahan dia. Dia anak raja. Ya. Dia berkuasa, tuan. Ya. Sebab tu Nabi kata bencana tu. Ya. Jangan cuba-cuba, tuan. Siapa dah terperangkap, dia terpaksa duduk situ, tuan. Ya. Dia tak boleh lari. Kemudian ada peringatan Allah SWT yang khusus mengenai harta dan wanita ni. Ada pula satu bab yang lain, yang penyebab huru-hara tadi ada 8, tuan-tuan. Ya, kemudian ada satu bab sini Allah SWT peringatkan tentang harta dan wanita. Ya, ada ayat Quran yang disebut dalam ini. Allah SWT telah memperingatkan hamba-hambanya tentang bencana yang boleh ditimbulkan oleh harta dan wanita dalam kitabnya dan melalui sabda Nabi SAW. Antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya. Isteri, anak disebut musuh, tuan. Sedangkan kita duduk rumah dia, kan? Anak kita yang lahirkan dia, kan? Isteri ni, isteri kita, tuan. Tapi Allah SWT peringatkan fahdharuhum, jaga-jaga. Ya, mereka ni adalah musuh.
Macam mana boleh jadi musuh tuan-tuan? Apabila anak dan isteri ini menghalang kita daripada dekat kepada Allah SWT. Nak pergi masjid tak dapat tuan-tuan, nak dengar kuliah tak dapat, ya, nak pergi tambah ilmu tak dapat. Kenapa? Penghalangnya ni dua orang, isteri, anak. Ya. Hari ni ramai orang tak sampai ke rumah-rumah Allah ni disebabkan isteri anak, bukan orang lain pun tuan-tuan. Isteri ngajak pergi tempat lain. Dia nak sangat pergi berjemaah tuan-tuan. Dia nak sangat kalau boleh semayang 5 waktu di masjid. Dia takut isteri. Ya. Ini geng pertabi. Ya. Takut anak macam-macam. Susah nak datang masjid. Anak, anak punya pasal tuan-tuan. Dan Allah peringatkan tu dalam Quran tuan-tuan. Ya. Mereka ni adalah musuh kita apabila mereka ni tak bawa kita ni untuk dekat kepada Allah SWT. Mereka ni menjadi penghalang untuk kita dekat kepada Allah SWT. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ayat lain. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cubaan bagimu. Fitnah. Fitnah itu maksudnya ialah ujian. Harta, anak. Anak lagi. Ya. Kali ini tak sebut isteri, disebut harta pula. Harta kita tu. Harta ni payah tuan-tuan. Ya. Dia banyak menghalang kita. Ya. Kebun kita, harta rumah kita, macam-macam lah. Perniagaan kita tuan-tuan. Ya. Menyebabkan kita tak sampai ke rumah-rumah Allah. Kita biar je tuan-tuan. Kita sibuk menguruskan harta-harta kita. Sebab tu Allah beritahu, harta-harta kita ini merupakan fitnah kalau kita tidak uruskan betul-betul. Ya. Utamakan apa tuan-tuan? Utamakan urusan kita dengan Allah Ta'ala dulu tuan-tuan. Ya. Harta ni nombor 2, nombor 3 tuan-tuan. Ya. Bila dengar azan tuan-tuan, kita kena buat satu pilihan pada ketika itu. Hartaku ke ataupun Allah Ta'ala tuan-tuan. Masa itulah kita diuji. Itu sebab dia kata fitnah, ujian. Nak pergi ke, nak pergi masjid ke, ataupun nak tunggu sini lagi. Tak apalah. Zuhur panjang, pukul 3 boleh sembahyang ke apa? Pukul 4 ada zuhur lagi. Nampak tuan-tuan? Ya. Anak-anak pun gitu juga tuan-tuan. Ya. Jadi Quran memperingatkan kita ni. Kemudian lagi firman Allah SWT, dia kata, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsah فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Maksudnya ialah siapa yang tak kedekut. Siapa yang tak kedekut tuan-tuan, dia orang beruntung tuan-tuan. Ya. Siapa yang pemurah hati dia, mudah je nak keluarkan, nak bantu tuan-tuan, orang ni orang beruntung. Quran sebut, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya Allah melipat gandakan pembalasan kepadamu, iaitu dengan cara berinfak tuan-tuan. Orang bersedekah, berinfak ni Allah janji tuan-tuan. Ya. Kan Nabi bersumpah tuan-tuan, tidak akan jatuh miskin, tidak akan jatuh muflis, ya, tak akan bankrupt orang yang bersedekah tuan-tuan. Nabi sumpah gitu. Ya, sumpah Nabi tuan-tuan. Ya. Jadi beruntung orang yang infak tuan-tuan. Ya. Dan Allah janji dia akan yudha'if lakum, dia akan ganda-gandakan, ya, yang kita infakkan itu tuan-tuan. Di sinilah Allah Ta'ala memperingatkan bagaimana cara memelihara diri dari bencana, cinta terhadap anak-anak dan harta. Dan beberapa ayat di mana Allah menyebutkan suatu bencana yang dahsyat, dan bahawa barang siapa terpelihara dari bencana harta dan anak-anak, maka dia akan terpelihara dari segala jenis bencana dan berbagai-bagai keinginan nafsu. Kalau kita boleh atasi benda ni tuan-tuan, ya, kita boleh tahan diri kita, ya, kita paksa diri kita tuan-tuan untuk infak, untuk sedekah, jangan jadi orang kedekut tuan-tuan, ya, insya-Allah kita selamat tuan-tuan. Ya.
Itu bukan mudah tuan-tuan tu. Ya, benda ni awal-awal tu nak kena paksa diri tuan. Ya, lepas tu dia jadi biasa tuan. Ya. Sahabat Nabi dulu Abdurrahman bin Auf, ya, sebab apa dia jadi gitu tuan? Apa sebab dia jadi gitu? Dia adalah merupakan salah seorang daripada calon yang dijamin masuk syurga tuan. Dia adalah merupakan sahabat Nabi yang sangat kaya tuan. Ya. Pernah sekali tuan, Abdurrahman bin Auf ni balik daripada dia berdagang, membawa 700 unta yang penuh sarat dengan barang-barang dagangan, bawa balik daripada Syam, bawa balik. Dia berjalan, ya, daripada unta dia tu 700 unta ni, sampai dekat Madinah tuan, ya, Nabi dah semayang subuh, ya. Dia dah lambat semayang subuh, dia tak dapat bertakbiratul ihram bersama-sama dengan Nabi, tak dapat dia tuan. Dia ketinggalan masuknya, dia jadi masbuk begitu, ya. Lepas solat dia beritahu Nabi, dia menyesal, ya, kerana dia tak dapat, dia terlambat untuk bertakbiratul ihram bersama Nabi. Dia beritahu Nabi, ya Rasulullah, dia kata, aku sedekahkan 700 ekor unta ni semua sekali. Dia kata, adakah aku dapat kembali, ya, takbiratul ihram aku ni? Dapat tak nak cover balik, ya, pahala tu? Nabi kata tidak. Walaupun kau beri dunia dan seisinya, kau takkan dapat, ya, pahala bertakbiratul ihram bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok tuan-tuan, ya, hanya kerana itu saja dia sanggup bagi 700 unta yang syarat dengan barang-barang dagangan itu, maka Aisyah kata patutlah itu didengar oleh sahabat lain. Sahabat dia beritahu kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ditanya kepada Aisyah, apa yang kau maksudkan dengan patutlah itu? Maka Aisyah pun beritahu. Dia kata, patutlah Nabi khabar awak ni adalah merupakan salah seorang daripada yang dicalonkan masuk syurga. Abdurrahman bin Auf tuan-tuan, ya, kerana dia infakkan segala-galanya tuan-tuan untuk Islam. Ni yang kita payah nak latih diri kita ni tuan-tuan, ya. Kalau kita dapat latih diri kita daripada sifat ini tuan-tuan, ya, insya-Allah kita akan selamat daripada bencana-bencana akhir zaman ini tuan-tuan. Ya. Insya-Allah kita akan sambung lagi tuan-tuan, ada banyak lagi yang kita akan sebut tentang tajuk ini, ya. Dan nanti kita akan lihat pula apakah penyebab datangnya rahmat dan kesentasaan ke atas muka bumi. Wallahu a'lam.